Salam sejahtera, salam ayuk Malaysia. Apa khabar warga Johor Bahru? Apa khabar warga Johor Bahru? Pengacara majlis kata jangan marah, jangan maki, lembut, lemah lembut. Saya nak atas pentas ni sebenarnya nak maki-maki sebenarnya. Sebelum saya jawab, jaga masa. Tak, jaga masa. Ada kawan saya daripada belakang dia bagi saya lollipop ni. Saya ingat dia bagi saya supaya dia nak jaga saya mulut ni kena manis pada malam ni. Saya nak dekat Johor Bahru ni, saya terberau lah. Saya terberau. Siapa punya kerja ni? Ya. Macam mana tak marah orang khianat mandat rakyat? Saya daripada cabang Teberau. Ahli parlimen saya dia lompat. 2 hari sebelum dia lompat saya tanya dia, Steven, betul ke berita keluar you mau lompat? Dia jawab saya, tidak, saya sudah maklum Presiden. Saya tidak tahu dia nak maklum dia nak lompat kot. Tengok-tengok lepas tu keluar berita. Saya maki hamun dia. Kenapa? Di Johor Bahru ni, bandar Johor Bahru, dalam 4 teras yang ayuh Malaysia perjuangkan, salah satunya adalah isu perumahan. Saya nak bangkitkan. Yang duduk dekat Johor Bahru ni, kalau kita tengok flat Johor ini, Lakin sini. Siapa pernah tengok flat Lakin ni? Saya pernah buat program dengan saudara Akmal. Saya naik atas. Luar hias, cantik, lawa, berwarna-warni. Bila aku naik atas melawat penghuni, Masya Allah, aku dah betul-betul nak nangis. Memang tidak dapat duduk dalam lebih daripada 3 orang dalam rumah itu. Lihatlah, ini Majlis Bandaraya Johor Bahru. Dalam bandar, orang miskin ni paling tinggi dekat Johor Bahru sini. Ya, lepas orang-orang anak-anak muda kita belajar, siswa kita lepas belajar, sepatutnya mereka memberi sumbangan kepada ekonomi negara. Tapi apa yang berlaku di sebaliknya, mereka menjadi penyumbang utama kepada mandar miskin. Mereka adalah penyumbang utama kepada kemiskinan bandar. Cuba lihat nasib-nasib anak muda kita. Tadi YB Nurul Izzah sebut, hampir 400,000 orang bekerja ulang alik daripada Singapura. Ya, beli rumah di Johor Bahru. Isteri atau suami daripada Johor Bahru. Undi dekat Johor Bahru. Hidup dekat Johor Bahru. Minum teh tarik dekat kedai mamak Johor Bahru. Tapi kerja mati-mati dekat Singapura. Lihatlah nasib orang Malaysia ni masih harapkan dekat luar negara. Ini hanya 400,000. Bulan 5, surat khabar Sinar Harian maklum. Hampir 500,000 juta pakar-pakar daripada negara kita berhijrah ke negara luar. Bila pakar-pakar ni berpindah ke luar negara, maka kita dapatlah Zahid Hamidi sebagai pemimpin negara sini. Nilailah diri kita. Tadi saya baca satu berita. Datuk Seri Ismail Sabri ada lepas program dia kata saya akan bubarkan parlimen tidak lama lagi. Saya akan dengan Presiden. Lihatlah, negara ini, nasib rakyat ini akan ditentukan oleh pemimpin UMNO, Zahid Hamidi dan naib Presiden Ismail Sabri. Ambillah korang dapat pemimpin macam ni. Ya, mereka yang menentukan bila mau ada pilihan raya. Mereka tidak kisah. Pada bulan 12 ini biasa akan hujan, adakah banjir. Tahun lepas, Kerajaan Negeri Johor, kita rugi 63.1 juta akibat banjir. Tahu tak rakyat, apa langkah-langkah yang kerajaan negeri sudah ambil? Kita belum tahu lagi. Bersedialah payung, kejap lagi akan hujan. Ya, beli sampan, jangan lupa. Saya yakin YB Akmal ada buat program rakyat, ya, jualan rakyat. Lepas ni saya minta saudara Taufik jualah sampan banyak-banyak. Bila kita banjir, ramai-ramai kita berkayuh pergi ke pejabat menteri besar. Nasib ni, I'm talking about the town. Saya berbicara tentang bandar Johor Bahru. Lihatlah betapa ramai yang tidak mampu beli rumah. Isu pemilikan rumah menjadi isu yang paling utama di negeri Johor. Kebanyakannya di daerah Johor Bahru ini. Johor Bahru ini ialah termasuk bandar Parlimen Johor Bahru, Parlimen Teberau, separuh daripada Pasir Gudang, separuh daripada Pulai dan separuh daripada Iskandar Puteri. Ramai yang duduk di bandar ini bukan kaya. Yang tuan-tuan, puan-puan yang ada pada hari ini, tanya diri, adakah anda sudah memiliki rumah? Apakah halang yang kita tidak mampu membeli rumah? Duduk Johor 10 tahun, 20 tahun, tidak mampu beli rumah. Hanya tengok saja. Hanya tengok saja beli rumah, tak mampu. Itulah salah satu teras dalam ayuh Malaysia, pemilikan rumah pada setiap warga Malaysia.
Ya, di Ruhat kita tengok semakin hari semakin banyak meningkat rumah PPR. Ya, ia membantu. Tapi kena fikir balik. Apabila rumah PPR ini dibina satu persatu, itu bermaksud kadar miskinan semakin hari semakin meningkat. Rumah PPR tidak membantu kawan-kawan. Rumah PPR ini adalah tanda dan lambang orang miskin semakin hari semakin meningkat di negeri Johor. Ya, di Tebrau sudah ada. Sekarang di Sungai Tiram ada satu lagi yang akan siap tidak lama lagi. Di situ kita boleh lihat ramai orang miskin duduk sama-sama. Sampai bila kawan-kawan, anak-anak kita, makcik-makcik, saudara mara kita nak duduk dalam rumah PPR? Ya, kami bersyukur ada rumah. Tapi sampai bila? Ya, isu pemilikan rumah menjadi isu yang paling utama. Saya berharap ya kalau ada wakil-wakil daripada kerajaan negeri yang duduk sini, tengok-tengok ada exco kerajaan negeri dah duduk datang belakang tu. Mungkin ada kot ya. Saya nak maklum, saya nak menyeru kepada kerajaan negeri, sila turunkan harga rumah. Jangan ikut kontraktor, jangan ikut pelabur. Ikutlah hati nurani rakyat kita. Bina rumah untuk rakyat kita, bukan untuk warga Singapura ataupun warga luar negara. Saya nak hasut kamu semua pada malam ini. Abang-abang polis jangan tangkaplah. Saya nak menghasut dengan cara baik. Ya. Balik rumah, aunty, uncle, abang, kakak semua, maklum dekat ahli keluarga kita. Jangan lupa untuk keluar mengundi pada PRU akan datang. Ya, kalau bukan anda, kalau bukan pengundi yang undi pada PRU 15, 14, kita tidak mampu sumbat Najib dalam penjara. Itu adalah Najib bukan seorang pemimpin, tapi Najib adalah lambang rasuah. Najib adalah lambang korupsi. Najib adalah lambang penyalahgunaan kuasa di negara kita ini. Betul Terima kasih. Setuju. Bang, tu bang, bukan saya cakap bang. Tu ada satu, tangkap dia bang. Ya. Salam, saya nak ingatkan kepada kawan-kawan yang hadir pada malam ini. Ya, jangan lupa kita ada tanggungjawab yang lebih besar kepada perubahan negara ini. Negara kita tidak akan berubah dalam satu hari. Negara kita tidak akan berubah dalam 2 bulan. Negara, kalau kita mau lihat perubahan di negara ini, kita perlu mengangkat pemimpin yang ada prinsip. Kita perlu mengangkat pemimpin yang bersih. Kita perlu mengangkat pemimpin yang ada otak dan fikir dan ada visi dan misi untuk negara ini. Barulah kita boleh mengubah nasib negara kita. Kalau tidak, di sinilah kita berceramah setiap malam dan menjerit kita mau perubahan. Change doesn't happen in a day, my friends. It takes a good leader to lead this country. Remember, you and I are here to not just to listen to the ceramah. We are here to make a great change in this country. Ya, kita yakin pada PRU akan datang ini dan kita pastikan pengkhianat-pengkhianat yang bertanding, kalau mereka bertanding, keadilan bertanding 8 kerusi parlimen pada PRU lepas, sebelum kita tewas dengan Isyamuddin, insyaAllah kali ini LCS akan tumbangkan dia dekat Sembrong dan 7 parlimen kita menang dan 3 kata lompat. Sekali ini kalau mereka bertanding di Segamat, di Batu Bahar, di Tebrau, kita pastikan mereka tumbang dan tutup kedai dan balik rumah bermain dengan anak dan cucu. Boleh tuan-tuan? Baik, kalau anda kata boleh, saya dah marah-marah ni. Ya? Kalau ceramah ni manalah boleh tak boleh marah. Saya bukanlah Ustaz PAS datang dah bersopan dan santun, tak boleh. Saya generasi keadilan. Kita buka mulut kita makilah kalau orang buat salah. Betul tuan-tuan? Takkanlah nak puji-puji mereka. Dah, Wabi Akmal dah tunjuk jam tangan. Oleh itu saya ingin mengucapkan terima kasih